Rasa macam duduk penjara. Sedekah betul, sedekah Allah bagi kat dia. Tapi itulah orang beriman, istimta' mereka dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi dijadikan salat qurrata ain. Solat tu menjadi penyejuk mata Nabi. Begitu juga orang beriman yang mana ibadat ni penyejuk mata dia. Saya jumpa beberapa orang tua-tua, kadang-kadang bila sembang dengan orang tua-tua. Pesanan orang tua-tua biasa, orang tua-tua suka cakap, kadang-kadang cakap dia tak berhenti. Tapi antara benda-benda mereka cakap ni banyak yang bermanfaat. Mereka cerita kadang-kadang rasa rindu nak ibadat kan, bila kaki dah lenguh, tak boleh nak bangun, tak larat. Rindu zaman-zaman dahulu ketika kuat boleh beribadat. Jadi ini renungan orang beriman. Bila orang mulazamatul ibadah, dia terpaksa tinggal ibadat tu, ataupun dia tak mampu dah nak buat ibadat tu, dia akan rasa satu kehilangan yang besar. Ala kulli hal, itu sedekah yang Allah bagi kepada mereka. Mungkin sebab itu juga lah sebahagian ulama ketika safar mereka solat penuh. Diriwayatkan daripada Aisyah juga, sebagai ulama. Jadi mereka solat penuh. Bukan dia tak mau terima sedekah, tapi ibadat itu sebati dengan jiwa mereka. Bila sebati dengan jiwa mereka, dia tak buat, dia rasa ada benda tak kena dalam hidup dia. Jadi ini kemanisan iman yang Allah bagi kepada orang yang benar. Jadi sedekah ini mengikut hadis ini, sedekah ni bukan sahaja dengan duit lah. Jadi semua amalan yang baik itu sedekah. Ibn Rajab Al-Hambali, dia katakan, kalau sedekah yang tidak melibatkan harta, ada dua jenis. Satu, ta'diyatul ihsan ilal khalq, menyampaikan kebaikan atau memanjangkan kebaikan kepada makhluk. Itu dikira sedekah. Apa sahaja bentuk kebaikan kepada makhluk dikira sedekah. Sama ada makhluk tu mengharap daripada kita ataupun dia tak harap, kita bagi juga, itu sedekah. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adab. Perkataan yang baik yang kamu ucapkan kepada orang, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan memburukkan orang lain. Kata Mu'adz, ta'limul ilmi liman la ya'lamuhu sadaqah. Mu'adz bin Jabal kata, mengajarkan ilmu kepada orang yang tak tahu itu sedekah. Jadi luas, ruang lingkup sedekah ni cukup luas. Apa sahaja kebaikan daripada kita sampai orang lain, itu dikira dia. Jadi mafhum mukhalafah, apa sahaja keburukan yang kita halang daripada orang lain, itu juga dikira sedekah. Baik, kadang-kadang baik itu dalam hadis disebutkan, walaupun baik itu sedikit. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman yang engkau lemparkan kepada wajah sahabat kau, bila tengok orang lain senyum pada orang lain, itu juga dikira sedekah. Sebab apa? Sebab apabila senyuman itu sampai kepada orang lain, menyejukkan orang lain, sedekah. Jadi mafhumnya apa? Mafhumnya reaksi muka bagi orang sejuk hati. Orang tengah buat lawak, kita gelak, kita rasa tak lawak pun, kita gelak sikit, itu sedekah. Sebab benda tu menyejukkan dia. Orang tengah cerita sedih, kita jangan gelak, itu dikira sedekah. Dia duk cerita sedih, apa jadi kat dia, duit dia hilang, kita pergi gelak kat dia, itu bukan sedekah. Ataupun kita pergi senyum, betul, tak kena. Jadi bagi reaksi yang ta'diyatul khair, menyampaikan kebaikan kepada dia walaupun dengan reaksi muka kita, itu dikira sedekah, menyejukkan orang lain. Wa amruka bil ma'ruf, dalam hadis juga disebutkan, menyuruh orang buat baik juga sedekah. Maksudnya kita sampaikan kebaikan, menghalang orang buat jahat. Kita tahu, kalau aku balik sekejap lagi, mereka ni mesti cakap benda merepek. Kita duduk dengan orang 4-5 orang waktu malam, kalau aku balik, mereka ni akan start benda merepek. Ataupun aku duduk kat sini, tak apa aku nak balik tapi aku duduk jugalah, itu dikira sedekah. Aku selalu tidur pukul 10, ini pukul 10, tapi kalau aku balik, mereka ni akan lingkup, aku duduk juga, itu sedekah. Menghalang orang daripada buat jahat dan juga menyuruh orang melakukan kebaikan, termasuk di dalam bab sedekah. Dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu insan aw tayr aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Tidak ada orang yang menanam satu pokok ataupun dia menyemai satu tumbuhan. Beza dia, satu dia tanam yang besar, satu dia tanam ketika kecil. Fayakulu minhu insan aw tayr aw dabbah. Lalu dia tanam, dia tinggal je. Kita ada biji kurma satu ni, kita kurma, kalau kat sini pergi cucuk biji kurma tu, kita pun tinggal. Lalu dia pun pokok, jadi pokok cantik, orang datang orang makan, burung datang burung makan, dabah, binatang-binatang yang melata datang, dia makan. Disebutkan dalam hadis, illa kana lahu sadaqah,
dia dapat pahala sedekah. Walaupun kita tak ada niat nak buat, dikira sedekah. Subhanallah. Benda-benda yang kita tak sangka pun. Jadi menunjukkan yang buat kebaikan tu, kita teruskan buat kebaikan. Walaupun orang kita tahu ataupun kita tak tahu, di situ ada kebaikan. Sama juga ada di hujung hadis ni yang boleh disebutkan, seorang mendatangi isteri dia juga dikira sedekah. Yaqdi syahwah, menjalankan syahwat dia. Para ulama beza pandangan. Sebahagian ulama kata kalau dia punya niat dia ikhlas untuk nak dapat anak, misalkan anak dapat pahala. Tapi kalau dia tak ada apa-apa saja seronok, tak ada apa. Tapi Ibn Qutaybah Ad-Dainawari sebut, ini bab ni berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau dia berzina, dia dapat dosa. Artinya dia bersama dengan isteri dia, walaupun dia untuk berseronok, dia dapat pahala sedekah. Dikira sedekah. Dalam hadis disebutkan hatta fi luqmatin yarfa'uha fi fihi. Sehinggalah satu nasi yang disuapkan ke mulutnya, itu juga dikira sedekah. Besarnya nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan, hidup orang Islam ni subhanallah. Waktu malam dia solat, dia zikir pada waktu malam. Lalu dia tidur. Dia baca doa tidur, dia tidur. Lalu dia bangun, dia dapat pahala. Sebab dia telah zikrullah. Saya tak mahu cerita buat zikrullah, sebab kita ada cerita banyak kali. Orang yang tidur, lalu dia bangun pada waktu malam, dia solat sehingga waktu fajar, zikrullah. Dia buat begitu, dia juga dikira dapat pahala. Dia buat dua benda yang baik. Kalau dia tidur terus sampai subuh, dia dapat pahala. Kalau dia bangun, dia solat malam, dia dapat pahala. Kalau dia bersama dengan isteri dia pada waktu malam, dia bersama dengan isteri dia, lalu dia tidur, dia bangkit pada waktu subuh. Tak ada ruang untuk kebaikan. Semua tu benda yang dia suka. Apa dia? Tidur ketika mengantuk, benda yang dia suka. Bersama dengan isteri waktu malam, benda yang dia suka. Maksudnya, dia tak korbankan apa-apa pun. Dia juga dapat kebaikan. Jadi sebab itu hidup orang Islam ni, kebaikan, di atasnya kebaikan, di atasnya kebaikan. Kebaikan tu silih berganti, penuh dengan kebaikan dalam hidupnya. Dia kena ikut syariat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga sedekah juga. Ibn Rajab Al-Hambali tadi yang pertama, sedekah ni menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, sedekah juga adalah ma nafa'ahu qasir ala fa'ilihi. Orang yang dia tak mampu buat kebaikan, dia juga boleh buat sedekah. Iaitu dengan zikir, bagaimana disebutkan dalam hadis ni. Zikir ni kedudukan dia sama seperti melakukan sedekah. Dia tak ada apa, tak ada harta, tapi dengan zikir ni sama seperti sedekah. Kata Abu Darda dalam hadis yang hadis ni disebutkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim sahihkan hadis ni, tapi maksudnya nanti cerita maksudnya. Disebutkan diwakilkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Abu Darda. Nabi kata, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum. Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kamu, dan juga paling tinggi kedudukannya. Ini tiga ciri amalan ni. Satu, amalan yang paling baik. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Tuhan kamu. Dan yang ketiga, amalan yang darjatnya paling tinggi. Wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah. Lebih baik daripada menyedekahkan zahab dan juga fiddah, emas dan juga perak. Wa khairul lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada kamu berjumpa dengan musuh, kamu pukul tengkuk mereka, mereka pukul tengkuk kamu. Maksudnya lebih baik daripada kamu keluar berperang. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata, kami nak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zikrullah azza wa jalla. Zikir kepada Allah, sebut Allah azza wa jalla. Zikrullah, subhanallah. Zikrullah dalam hadis ini disebutkan kedudukannya lebih besar daripada sedekah dan infak emas dan juga perak. Lebih besar daripada jihad. Para ulama bila mentafsirkan hadis ni, mereka kata ini merujuk kepada benda-benda yang sunat. Jihad wajib dia lebih besar. Ataupun ketika kamu mati ketika dalam medan, itu lebih besar. Tapi jihad ini jihad pilihan. Jihad ada dua, satu wajib, satu pilihan. Pilihan ni bila Nabi i'lan, dia kata siapa nak ikut-ikut. Itu pilihan. Dalam perang Badar, pilihan. Jadi dalam hadis ni menunjukkan jihad yang kamu diberi pilihan.
Ataupun sedekah yang kamu buat, bukan zakat wajib. Zakat wajib kelebihan dia lain. Lebih baik zikrullah itu lebih tinggi kebaikannya daripada benda-benda lain, daripada semua ibadat lain. Sebab macam kita sebut tadi, zikrullah ini adalah ibadat yang Allah bagi, Allah buka kepada semua orang. Semua hamba Allah peluang dia sama. Jadi kita kena banyakkan zikrullah. Ingat lama sejam. Zikrullah dia cerita sikit zikir kepada Allah. Walaupun kita kata dia mudah sebab dia tak perlukan apa-apa modal, tetapi zikrullah asalnya dia bosan. Bukan bosan lah. Kalau orang yang dia tak pernah, dia nak mula mengingat Allah, dia rasa dia menjadikan dia malal, kadang-kadang bosan. Bosan kita ni manusia, dia rasa bosan bukan dengan perbuatannya. Bukan dengan dia kena buat itu benda dia bosan. Fikir pun dia bosan kadang-kadang. Dia fikir benda yang sama, otak dia bosan. Kadang-kadang syaitan datang, syaitan cucuk otak dia. Dia nak fikir. Ataupun dia nak jadikan rutin dia. Dia nak jadikan rutin. Contohnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia nak zikir. Dia zikir lah sehari 100 kali. Hari pertama dia baca 100 kali. Hari kedua sama juga. Dia bangun pagi dia baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk hari ketiga, dia zikir 40 kali, dia jadi tak larat. Padahal tak ada apa, tak letih pun, tak berpeluh. Lidah gerak sikit je. Otak dia yang fikir, dia jadi letih. Sama juga zikir-zikir lain, subhanallah wa bihamdih yang Nabi ajar sehari 100 kali. Dia zikir, dia jadi letih, malas. Ini gangguan syaitan. Sebab itu Nabi SAW bagi ganjaran dia besar untuk orang yang buat zikrullah. Sebab dia memerlukan mujahadah juga. Semua orang boleh buat. Ruang dia ada kepada semua orang, tapi untuk buat dia kena ada mujahadah. Di peringkat awal zikir. Tapi apabila orang yang dia melazimi zikir, dia ada masalah lain pula. Bila dia dah zikir selalu, zikir tu jadi tak ada kesan dekat dia. Sama juga macam orang yang dia biasa baca Quran kan. Awal nak baca Quran, nak iltizam tu susah. Nak cari waktu untuk baca Quran susah. Tapi bila benda tu dia jadi rutin pada dia, dia jadi lain pula. Dia baca Quran, otak dia pergi tempat lain. Zikir sama juga. Dia tiap hari dah duk zikir. Subhanallah, subhanallah. Dia biasa dah. Lama-lama zikir tu pada dia jadi biasa. Tak ada khusyuk, tak ada tadarruk. Ini benda yang kedua. Zikir ni tuan-tuan, untuk nak bagi kita ada khusyuk dan tadarruk, zikir mesti lidah dan juga jiwa. Dia mesti serentak. Kita kena latih jiwa kita. Setiap kali kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Kalau tidak, kalau jiwa tak bersama dengan lidah, benda tu akan menjadi rutin lidah kita. Jiwa kita tak terkesan. Sebab tu ramai orang yang dia boleh zikir lepas solat kan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dia tak rasa apa, tak bosan, tak apa. Dia boleh buat tiap hari, sama. Tapi jiwa dia kosong. Sebab dia melatih jiwa dia untuk menyebut, tapi bukan dengan hati dia sekali. Jadi untuk jadikan mulazamatu zikrullah, lidah sebut, jiwa dia kena sama. Sebab tu tuan-tuan, mungkin ni juga antara hikmahnya kalau kita tengok dalam hadis. Tak ada zikir yang Nabi kata baca ni 1000 kali sehari. Dalam hadis tak ada. Tak ada zikir yang Nabi kata baca ni 3000 kali dalam sehari. Siapa baca ni 10,000 kali sehari, dia dapat pahala sekian. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi pun tahu kemampuan manusia. Dan Nabi pun tahu manusia ni tak kat mana. Dan bila orang memperbanyakkan zikir, akhirnya roh ni hilang. Saya jumpa ada seorang Afrika, sahabat Afrika. Dia selalu pegang tasbih. Masa tu belum datang negara Arab kat Malaysia. Tanya dia kat UAE, sebab apa dia selalu pegang tasbih? Dia kata, zikir senang. Saya kata kat dia, zikir senang pakai jari pun boleh zikir. Kenapa nak buat tasbih juga? Dia kata, pakai jari tu standard 100 boleh lah kira. Tapi nak main 10,000 jari susah. Dia kena tasbih juga. Sahabat tu ikut sufi lah. Dia tahu zikir 100,000 tu, 10,000 macam mana? Dia ada cara kira dia. Lepas 1,000, lepas 100 dia pusing ikut ni. Lepas 200 dia pusing ikut ni. Tapi sehari dia pergi cukup 10,000. Allahu Akbar. Macam mana Allahu Akbar? Balak. Itu sebutan dia. Cukuplah 100,000. Tapi roh tak ada. Sebutan tak tepat. Sebab tu zikrullah bukan untuk kejar masa. Lepas solat kan. Sebab itu benda ni, ini satu benda yang penting kita kena ingat. Zikir dalam jamaah ni dia okey lah juga kadang-kadang. Majlis zikrullah ni disukai Allah. Tapi tengok kalau benda tu menjadi rutin dan menjadi satu benda yang tidak memberi manfaat,
Jangan zikir jama'i ramai-ramai. Kan imam kadang-kadang subhanallah, 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 subhanallah. Kita kadang-kadang tak boleh catch up. Sebab apa? Baru sebut 3 kali, time tu kita tengah fikir kunci hilang. Apa kita buat? Berhenti zikir. Okey, check. Oh, ada. Sambung balik. Subhanallah, subhanallah. Tapi kena pastikan setiap kali kita zikir, jiwa kita bersama dengan lidah. Dia satu benda yang memang susah. Terutamanya kalau kita dah mulazamah selalu zikir, dia jadi rutin dan juga macam-macam benda akan ganggu jiwa kita. Tapi ini latihan untuk kita. Dan zikir, ingat apa yang kita sebut. Dan zikir ni juga seboleh-bolehnya pastikan zikir tu yang Nabi ajar. Banyak zikir yang Nabi ajar. Amalkan zikir yang Nabi ajar. Benda yang Nabi letak bilangan, Nabi letak banyak ni baca, kita baca macam Nabi ajar. Benda yang Nabi tak letak bilangan, Nabi letak time. Yang ni waktu pagi, kita baca waktu pagi. Yang ni baca selepas salat, kita baca selepas salat. Yang ni baca waktu petang, kita baca waktu petang. Yang ni baca sebelum tidur, kita baca sebelum tidur. Yang ni 100 kali sehari, kita baca 100 kali sehari. Yang ni baca 11 kali, ini 11 kali. Ikut sunnah. Bacaan kita ikut sunnah, bilangan ikut sunnah, cara baca ikut sunnah. Subhanallah, tepat. Bilangan, kalau zikir Nabi tak cakap berapa, Nabi tak bagi tahu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Baca banyak mana kita nak baca, bila-bila masa kita nak baca. Zikir yang bukan Nabi ajar. Satu zikir yang bukan Nabi ajar. Kalau benda tu memuji Allah, kita boleh baca. Lafaz tu Nabi tak ajar. Ada orang yang baca alhamdulillah hamdan kathiran, alhamdulillah hamdan kathiran, alhamdulillah hamdan kathiran. Bacaan spesifik begitu tak ada dalam hadis lah. Tapi boleh kalau nak baca. Bacaan tu maksud dia baik. Alhamdulillah hamdan hamidin, alhamdulillah hamdan hamidin. Maksud dia baik. Boleh kalau nak baca. Tapi tak boleh letak apa-apa fadilat lah. Bila tak disebut fadilat dalam hadis tak boleh lah. Dan yang terbaik adalah ikut apa Nabi sebut lah. Itu yang paling baik. Tak ada zikir yang lebih baik melainkan Allah nak kita puji Allah macam mana. Macam mana kita tak tahu Allah nak kita puji Allah macam mana? Apa yang Allah sebut, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Saya ingat setakat ini dulu untuk hadis zikir ni. Kita tak payah cerita tentang fadilat zikir sebab hadis yang kita masih ingat kita cerita hadis lah. Alhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah memenuhi timbangan kan. Subhanallah, alhamdulillah sama macam langit dan bumi. Dulu kita dah cerita lah fadilat zikir. Jadi sedikit sebanyak tentang zikir ni saya ingat setakat dulu. Kalau ada soalan kita buka sikit sebelum berhenti. Kalau zikir tu buat dalam bentuk lagu, tak ada masalah. Zikir dalam bentuk lagu. Okey ya. Contoh kadang-kadang saya cerita pasal lagu. Kadang-kadang kita nak berhibur. Kadang-kadang kita nak berhibur ataupun kita nak menghiburkan. Sama ada kita sendiri nak berhibur ataupun kita nak hiburkan orang lain. Dan bila kita jiwa kita sentiasa ingat Allah, hiburan kita pun dalam bentuk mengingati Allah. Okey, saya ingat dalam bab begitu tak apa. Kita sentiasa ingat Allah, orang yang sentiasa ingat Allah. Tapi bila dia nak berhibur pun, dia nak buat ataupun baby lah. Baby menangis kan, mak nak bagi tidur baby dia. Dia baca zikir. Dia baca zikir dalam bentuk lagu sikit. Sebab baby dia bukan faham pun, subhanallah mesti khusyuk. La ilaha illallah tak boleh bergerak. Mana dia faham? Jadi dia nak bagi budak tu diam. Dia buatlah ada alunan sikit bagi sedap. Budak tu pun ingat, oh mak dia menyanyi lagu apa kan, budak tu pun diam. Dalam begitu tak apa, dia hiburkan anak dia. Ataupun dia rasa bosan kadang-kadang, dia nak bagi berlagu sikit, nak berhibur, itu tak apa. Dia nak berhibur dengan zikir tu, benda tu, bacaan tu sentiasa di jiwa dia, lalu dia baca. Tu okey. Yang tak bolehnya, dia jadikan itu sebagai ibadat dia. Dia jadikan itu sebagai rutin harian dia. Ataupun dia menganggap itu ada kelebihan-kelebihan dia. Yang tu tak boleh. Zikir mesti khusyuk. Khusyuk ni datang, tuan-tuan. Khusyuk ni ada dua benda. Satu khusyuk konten, satu khusyuk benda yang kita balut. Macam kita dengar lagu kan, lagu. Ada lagu yang kita dengar best sebab muzik dia. Konten dia orang tak ambil tahu pun. Muzik tu buat sedih, orang pun jadi sedih. Kan lagu-lagu tuan-tuan yang tahun 80-an, 90-an, bila dengar lagu Hotel California, dia tak ambil tahu lirik dia apa semua. Tapi bila dia dengar, nostalgia, dia ingat, oh ni zaman dulu kat London, kat US, ini lagu dia selalu dengar. Yang membaluti dia apa? Yang membaluti dia tu, yang menghiburkan dia, benda-benda di luar yang jadikan dia terhibur. Kita dengar muzik tertentu, kita rasa sedih. Muzik tertentu, kita rasa semangat.
Dalam hidup kita nak berhibur biasa boleh. Tapi jangan jadikan benda tu yang mempengaruhi zikir kita. Sebab yang buat kita sedih, apa dia? Mengenang kuasa Allah. Bila kita baca la haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Kita menghadirkan kekuatan Allah, kita sedih, kita menangis. Yang tu okey. Tapi bila kita nak buat la haula wala quwwata, dia buat lagu kan? Dia buat lagu, dia rasa sedih juga. Tanya dia sedih sebab apa? Oh, sedih betul alunan ustaz ni, memang cukup sedap suara dia. Itu fake. Kita bukan sedih dengan konten, tapi kita sedih dengan benda yang membalut dia buat. Tuan-tuan, ahli zikir ni dia ada macam-macam cara. Dia pandai main motivasi. Ahli motivasi, ahli zikir ni, dia buat lagu, dia buat sedih. Orang menangis ramai. Kalau ramai orang tu menangis, kena cek orang tu menangis sebab apa. Hang menangis sebab apa? Oh, dia ni baca zikir munajat bagus ni. Apa yang bagus dia? Bertanya, lu orang faham Arab tak? Faham? Tak faham. Lepas tu macam mana boleh menangis? Aku menangis bukan sebab bacaan dia. Aku menangis sebab dia baca tu. Itu tak kena. Kita bukan nak perasaan tu datang dengan benda-benda di luar ni. Nak berhibur tak apa. Dengan lagu boleh buat begitu. Tapi dengan zikrullah, benda yang mengetuk jiwa kita tu apa? Mesti zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan menyebut Allah itu menjadikan jiwa kamu tenang? Jiwa kamu tenang dengan apa? Dengan menyebut Allah. Dengan memahami sebutan kamu itu. Bukan dengan cara kamu sebut, bukan dengan suara kamu sebut, bukan dengan lantunan bunyi kamu sebut. Baca Quran sama juga lah. Baca Quran yang sedap ni bagus, orang suka. Tapi kalau menangis sebab alunan baca Quran, itu tak apa tepat. Kita nak menangis sebab maksud Al-Quran. Jadi berkaitan begitu juga dengan zikrullah. Berlagu untuk zikir ni untuk nak seronok, pada saya tak apa, boleh nak seronok. Tapi bukan itu yang menjadikan dhuk, menjadikan kesedapan kita. Yang menjadikan kita sedap adalah zikrullah tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, kita tadi pasal apa orang tua bila tak bersolat sakit apa semua. Bukanlah hadis dia kata kalau kita dah biasa membuat sesuatu dengan sembahyang solat Jumaat ataupun apa namanya, tapi bila sakit tak dapat, ajar itu akan dapat. Ada sahih hadis kan? Sama macam hadis kita sebut tadi lah. Hadisnya satu dah, hadis dalam bab tu berkaitan tu, hadis satu ni, bila tak bangun malam, ghalaba alaihi naum. Dia setiap malam dia bangun tahajud, lepas tu malam tu dia ghalaba alaihi naum. Dia tertidur, tidur mengalahkan dia. Katabalahu ajra salati. Allah kutibalahu ajra salati. Dituliskan baginya pahala salatnya. Jadi para ulama berkiaskan dengan ibadat-ibadat lain juga. Ibadat dia selalu buat, tapi dia tertinggal ibadat tu atas apa-apa sebab. Sama ada ibadat tu sunat ataupun ibadat tu wajib. Yang wajib tu hilang daripada dia bila uzur. Ada wajib yang uzur tak hilang. Wajib ni tak boleh pergi hilang. Solat tak boleh hilang uzur dia. Dia tak boleh kata 60 tahun dah aku solat, hari ni sakit tak payah solat lah, Allah bagi pahala. Tak boleh. Sebab kewajipan solat itu tak hilang dengan uzur. Tapi puasa sebagai contoh, start umur dia 80, dia kena gastrik teruk sampai dia mati 89. 9 tahun tak boleh puasa, Allah bagi kepada dia berdasarkan hadis tadi. Begitu juga dengan ibadat-ibadat sunat. Dia kena penyakit apa ke, dia kencing kuat, duduk dia kencing, dia tak boleh nak sembahyang tahajud, tak boleh, saya tak suci. Allah ampunkan dia, Allah bagi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Bila dia selalu ibadat, ghalaba alaihi naum, tidur mengalahkan dia, dia dapat pahala. Sama juga sakit mengalahkan dia, dia dapat pahala. Wallah. Kita berhenti setakat dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.